Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni, Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara amalan yang muktabar yang dianjurkan adalah untuk menghidupkan malam Jumaat ini dengan perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ni kita akan menyambungkan pengajian kita insya-Allah. Tapi sebelum itu, seperti mana biasa, insya-Allah kita akan sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Hadid, muka surat 537, dan juga antara amalan yang dianjurkan juga pada hari Jumaat itu adalah pada malamnya, bermula malam ni dan seterusnya sehingga sebelum gelincir matahari, itulah membaca suratul Kahfi. Itu bolehlah nanti anda semua baca kemudian insya-Allah. Tapi pada malam ni mari kita sama-sama melazimi amalan yang kita telah mulakan, yakni kita sama-sama membaca surah Al-Hadid. Yang fadilatnya itu adalah yang mana diriwayatkan oleh Irbad bin Sariyah bahawa pada saat menjelang tidur. Aduh, kelas kita ni kelas menjelang tidur lah ni. Rasulullah SAW membaca surah Al-Musabbihat. Membaca Al-Musabbihat ini surah-surah yang diawali dengan tasbih. Dan bersabda di dalam terdapat ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Di dalam surah Al-Hadid ni ada ayat yang lebih utama daripada 1000 ayat. Yakni firmannya huwa awwal wal akhir. Rawahu Imam Ahmad dan lainnya. Dan kita nak juga supaya dengan amalan membaca surah Al-Hadid ini, Allah memberikan kita kekuatan pada hati kita. Seperti mana Allah memberikan kekuatan pada besi. Besi bersifat kuat, tapi kuat bukan besi. Kuat sifat Allah. Lalu begitu juga dengan hati. Allah kuatkan hati kita dengan bersifat kuat. Dengan nak berhadapan dengan cabaran yang begitu mencabar akhir zaman ni. Antaranya nak membezakan hak dan batil. Nak membezakan hak dan batil perlukan jiwa yang kuat untuk membezakan hak dan batil dalam arus fitnah yang dahsyat akhir zaman ni. Baik, alhamdulillah, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT yang dah bersiaran, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang masih belum, bantu sebarkan lagi, tag kawan-kawan kita, share. Mungkin mereka tak perasan ke, wallahualam, bantu sebarkan kebaikan ni. Dan yang dah ada, mari kita sama-sama bersedia dengan tafsir masing-masing ataupun mushaf Al-Quran masing-masing. Dan kita sama-sama membaca surah Al-Hadid. Mudah-mudahan
kita mendapat berkat daripada bacaan insya-Allah. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم.
يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم وغرسكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Saya sudah bacaan surah Al-Hadid. Pada malam ni insyaAllah mudah-mudahan kita niat untuk kita istiqamah dalam melazimi bacaan suci ayat suci Al-Quran pada surah Al-Hadid tersebut. Alhamdulillah mudah-mudahan ia menjadi satu amalan yang dilazimi setiap malam insyaAllah. Dan kita ambil kesempatan nak sama-sama baca ni, kita nak jadikan dia juga sebagai ruqyah kita untuk kuatkan hati ni. Di apa-apa pun keadaan hidup ini, dalam bentuk ujian, kesenangan dan kesusahan. Apatah lagi ujian-ujian yang berbentuk ujian kesakitan dalam bentuk yang gaib. Itu serangannya terus kepada hati, tuan-tuan. Lalu berhati-hatilah. Itu berhati-hatilah. Seruan berhati-hatilah. Itu seruan pada hati. Jadi berhati-hatilah hati ini dalam berhadapan dengan segala situasi. Agar jangan sampai terkesan di hati. Tumbang kita disebabkan ujian yang datang bertubi-tubi.
Dan ujian yang datang itu dengan izin Allah nak menguji tahap keimanan kita, tahap kekuatan hati kita, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan dengan amalan bacaan ayat suci Al-Quran ini, khusus pada surah Al-Hadid pula tu, yang merujuk kepada kekuatan besi, tuan-tuan. Memang bicara soal kuat, itu adatnya akan rujuk kepada besi. Kemudian barulah dikembang kepada yang lain-lain. Tak ada besi, baru tukar pada benda lain. Dan memang itu Allah jadikan sehingga kan Allah berikan mukjizat kepada Nabi Daud AS, iaitu antaranya adalah melentur besi. Ya, melentur besi. Mukjizat. Maksudnya bukan mudah untuk mudah-mudah nak lentur besi ni kalau tak ada ilmu nak melenturnya. Maka dapat pada Nabi Daud AS. Jadi mudah-mudahan dengan kita menguatkan hati kita, dengan berbagai cara, dengan membawa hati ini terus kembali pada Allah. Yakni antara caranya itu tazkiyah, pembersihan. Pembersihan ini boleh berlaku dengan kita membaca ayat suci Al-Quran. Contoh ni, dia menjadi ubat, syifa ufis sudur. Bila kata ubat ni yang membersihkan segala apa? Keraguan. Keraguan itu adalah satu penyakit, ya, tuan-tuan. Keraguan itu satu penyakit. Bila kata keraguan itu satu penyakit, maka bila kita biarkan, maka dia akan pergi kepada penyakit yang lebih bahaya pada keraguan itu. Dia akan naik kepada menyebut perkara yang batil. Bila keraguan, dia pergi pada yang batil lah. Menyebut perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Bila dia ragu, maka dia akan buatlah perkara-perkara yang bercanggah dengan kehendak agama. Keraguan, dia was-was, hilang keyakinan. Akhirnya, wa na'udzubillah min zalik, dia hilang keyakinan dengan Allah SWT. Itu keluar daripada agama, murtad, musyrik, jadi munafik. Apabila hati dia ragulah, tuan-tuan. Sebab itu bila kita keraguan ni, bagaimana nak hilangkan keraguan? Kena dekat dengan perbahasan kebenaran. Perbahasan kebenaran yang bersandarkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu furqan, pembeza hak dan batil. Dalam takrif yang mana perbincangan yang kita ambil daripada Al-Quran, kita syarahkan. Ya, ini mesti semua perbahasan mesti sandar pada Al-Quran, tuan-tuan. Sebenarnya, dalam Al-Quran kata guru saya, kalaulah kita tidak melihat Al-Quran itu sebagai sumber utama, main sumber utama, main source, seakan-akan kita melihat ada sumber lain, maka keimanan kita, yang ini beriman dengan kitab Allah itu tergugat. Jadi maknanya dalam konteks kehidupan ni, kita nak bincang apa pun, tuan-tuan, itu mesti bermula dengan Al-Quran. Baru boleh bincang-bincang benda yang lain. Sebab perbincangan yang lain itu perbincangan yang mungkin akan membawa kepada kesesatan. Kerana yang memandu perbincangan itu mestilah bermula dengan kebenaran. Sudah pasti perbincangan Al-Quran itu perbincangan kebenaran. Sama ada anda terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun kita kupas, kita ambil iktibar, tadabbur, tazakkur, kita tafsir dia. Itu mesti kita mesti berusaha untuk ke arah menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama kehidupan. Ya. Jadi nak membersihkan hati ini dengan tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan hati dengan menghilangkan segala keraguan. Keraguan itu yang nak kita hapuskan, tuan-tuan. Bagaimana nak hilangkan keraguan? Hanya kalau kita bermain dengan sangkaan semata-mata. Sangkaan ini hanya dengan kita rujuk kepada keadaan, kemudian kita cari keadaan punya sandaran-sandaran tertentu. Tak akan selesai keraguan itu, tuan-tuan. Keraguan hanya boleh dihilangkan dengan kembali kepada kebenaran. Yang ini Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada SOP yang sebenar. Standard Operation Procedure. Dan sudah pasti yang membawa Al-Quran itu adalah baginda Nabi SAW. Dan perbincangan Al-Quran itu, perbincangan khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Ini kita kena faham perkara ni, tuan-tuan. Baru kita nampak bagaimana kita nak membangunkan kehidupan kita. Malah bila kesebut pembersihan, kita nak hilangkan keraguan ni, tuan-tuan. Dia kena setiap hari. Malah contoh kelas ini, seperti contoh khusus, adalah kelas yang mesti menjadi sebagai compulsory. Saya letakkan di saya compulsory. Sebab bukan sekadar anda yang mendengar, saya pun mendengar berkali-kali apa yang saya cakap ini adalah untuk menguatkan lagi. Ya? Okey, sebentar. Ni, bateri.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kena dengar berkali-kali, tuan-tuan. Dia tidak boleh. Pembersihan, bila sebut tentang pembersihan, prosesnya adalah berterusan. Nah, sebab tu kenapa kita beramal tidak henti. Kerana beramal itu adalah kaedah pembersihan. Solat tidak henti. Itu pembersihan. Berbuat baik tidak henti. Itu pembersihan. Malah kita tidak boleh berhenti berbuat baik kerana dia membersihkan diri kita daripada segala bentuk kejahatan. Berhenti saja berbuat baik, maka kejahatan akan mengambil alih. Sebab tu tidak boleh berhenti berbuat baik. Bukan sebab kita ni baik. Sebab bila berhenti buat baik, kejahatan mula mengambil alih. Itu. Apatah lagi kelas-kelas yang membincangkan tentang kefahaman. Penting tak kefahaman ni? Sangat-sangat penting, tuan-tuan. Tanpa kefahaman yang benar, kita akan nampak betapa kita akan melencong dalam konsep ibadah. Kita akan pergi kepada perkara yang batil. Sebab tu semalam saya sentuh bagaimana pentingnya kita nak meletakkan kehidupan yang dibersihkan daripada sebarang keraguan. Barulah kita boleh melihat agama itu sebagai sumber kejayaan. Kalau kehidupan ni masih 50-50 bercelaru pemikiran kita, macam mana kita nak tengok agama itu sebagai sumber kejayaan? Tuan-tuan, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebagai contoh isu-isu akhir zaman ni. Ada beberapa isu saya nak bangkitkan malam ni. Ada beberapa isu saya nak bangkitkan malam ni. Terutamanya dalam kita melihat agama itu sendiri. Bagaimana kita melihat dan menilai agama related ataupun hubung kait dengan kehidupan. Sebab saya yakin, kalau kita letakkan perbahasan agama dan kehidupan, ada ketika yang kita akan dengar orang keluar agama. Yang ini dipanggil murtad. Wa na'udzubillah min zalik. Orang boleh tinggalkan agama. Betul tidak? Tapi tak pernah lagi dalam perbahasan orang tinggalkan kehidupan. Kalau tinggalkan apa jadi Ustaz? Itu namanya qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati. Sebab itu kalau kita tidak faham pertama kehidupan, kita tak faham bagaimana nak mulakan perbahasan kehidupan. Itu cerita ni tuan-tuan ni. Kita bimbang kalau salah kita mulakan perbahasan kehidupan, seakan-akan kehidupan ni siapa-siapa boleh cakap. Tidak tuan-tuan. Kalau agama pun tidak boleh siapa-siapa boleh bercakap, kehidupan pun sama. Tak ada, bukan sebarang orang boleh bercakap. Siapakah ataupun apakah kriteria orang yang nak bercakap tentang kehidupan? Sudah pasti kriterianya mengikut kembali kepada apa yang Nabi kata. Apa Nabi kata? Itulah kembali kepada kebenaran. Al-Quran dan Al-Sunnah. Kembali kepada kebenaran. Dalam hadis Nabi SAW, rawahu Muslim. Nabi SAW sabda, alaikum bisidik. Hendaklah kamu berkata benar, jujur. Alaikum bisidik fa'ina sidik yahdi ilal bir wa'ina bir yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berkata benar, berkata jujur. Hendaklah kamu jujur. Hendaklah kamu berkata benar. Sesungguhnya kebenaran membawa kamu kepada kebaikan. Nampak? Dalam konteks kita nak bagi tip-tip kehidupan. Contoh kita nak ajak orang berbuat baik. Pertama sekali sebelum terjun ke arah nak mengajak orang berbuat baik. Ni tip-tip kehidupan ni. Ni tak cerita buat agama lagi ni tuan. Kehidupan baru. Pastikan permulaannya itu kebenaran. Bila cerita bab kebenaran pula, mesti bermula dengan agama. Nampak tak tuan-tuan? Hubung kait dia. Sebab tu, dia kena ada kaitan yang secara langsung. Dia tak boleh kata kehidupan lain, agama lain. Kalau kita asingkan dia, nanti keluarlah tip yang bukan-bukan. Antaranya benda nanti saya akan tunjukkan. Antaranya contoh, bagaimanakah timbulnya salah faham di dalam memberikan tip-tip kehidupan seakan-akan berbunyi bentuk keagamaan tetapi contoh dan tamsilan yang tidak kena pada tempatnya. Tak ada kesesuaian. Apa maksudnya? Ginilah, nak cerita bab kehidupan, nak suruh jadi baik tapi tidak benar. Ada tak kebaikan yang tidak benar? Ada. Kebaikan yang berkata-kata bersandarkan oleh sekadar observation.
Tidak, tuan-tuan. Kita tidak boleh sekadar bersandarkan observation. Tahu apa? Pemerhatian saja. Berdasarkan pemerhatian saya, tak ada, tuan-tuan. Pemerhatian apa? Pandang pun kadang-kadang serong. Pandang serong. Bagaimana kita pandang satu perkara itu? Silap bulan kita pandang serong pada perkara itu. Walhal pandangan kita ini boleh dipengaruhi oleh pandangan yang hak dengan pandangan yang batil. Belum tentu pandangan kita itu benar selagi mana kita tidak bermula dengan yang benar. Ini panjang ceritanya, tuan-tuan. Kebaikan yang tidak benar. Bagaimana kebaikan yang tidak benar? Kebaikan yang tidak benar, contoh. Jangan jadi baik sangat. Orang baik selalu ditindas. Orang baik selalu ditindas. Nampak? Bila kata orang baik selalu ditindas, bermaksudnya apa? Pendekkan. Apa benda yang nak dipendekkan tu? Perbahasan kita panjang sangat. Dia kalau pendek-pendek tu yang jadi terduduk tu. Akhir zaman ni selalu suka make shortcut. Kan? Nak dipendek dengan cerita ni. Kena faham agama sungguh-sungguh. Faham agama tu dengan kebenaran. Faham kehidupan dengan agama. Tu cerita dia. Kalau kata kita hari ini tidak buka perbahasan kehidupan. Kehidupan yang tidak dibuka dengan kebenaran. Tu dah pendek habis tu. Kehidupan kebenaran. Biasa kehidupan kita berpesan dengan apa? Kehidupan rumah tangga kita pesan dengan apa? Bila kata kehidupan, kalau contoh, kehidupan rumah tangga, apa pesanan kita? Pendekkan cerita tadi. Itulah kalau pendek tulis sikit pun tak silap juga. Nanti kan salah faham, kan? Nak kena hurai panjang-panjang balik. Nak terlampau pendek last sekali jadi isu panjang lebar. Macam. Biar lebih baik panjang-panjang. Last sekali lepas tu tak banyak cakap dah. Ni kadang-kadang kita nak bagi satu perkataan yang pendek. Last sekali jadi isu besar. Okay. Apa nak cerita tadi? Nak cerita bagaimana kehidupan itu pesanannya apa? Kalau contoh kehidupan rumah tangga, apa pesanan yang sepatut kita berikan kepada orang yang berumah tangga, hidup rumah tangga? Ni saya tak cerita tak tolak agama ke ni? Hidup rumah tangga baru. Kalau nak hidup saja, apa pesanan hidup? Kalau kehidupan ni, kita kalau cerita contoh kat budak-budak, kat pelajar contoh, atau kat anak kita. Kalau hidup ni, nak hidup dengan apa? Apa pesanan kita? Biasanya kita pesan hidup ni dengan apa? Pesanan kita hidup ni dengan benda. Ni pesanan kita. Nampak? Pesanan kita, kalau nak berumah tangga, mesti kena ada benda. Betul tak? Cuba cakap yang benar. Apa orientasi kita berumah tangga? Jarang kita nak letakkan agama nombor satu. Jarang. Biasa pesanannya adalah pandai-pandailah hidup. Inilah pandai-pandai hidup. Bila pandai-pandai hidup tu mana-mandai tu. Itu yang mana-mandai. Nampak? Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Sebab tu, kalau bab agama senang. Bab agama senang, pesanannya kita jelas. Nampak? Agama saja kembali kepada Allah. Bila agama kita nak kembali kepada Allah. Betul tidak? Sebab agama balik kepada Allah. Tapi kalau bab kehidupan, ibarat macam tak ada rujukan agama. Bila rujukan agama pula, salah tafsiran pula. Contoh. Contoh. Dalam bab jodoh, tuan-tuan. Ni saya nak satu isu ni. Saya tak nak bagi secara direct. Tapi saya kena kupas secara umum. Sebab saya tak nak sentuh mana-mana pihak. Tapi saya nak ambil tajuk saja. Terutama bab jodoh, tuan-tuan. Berapa ramai bab jaduh? Bab jaduh. Allahumma salli ala Muhammad. Bab jodoh kita gaduh. Tu dia panggil kombinasi. Jodoh dengan gaduh, jaduh panggil. Bab jodoh kita gaduh. Berapa ramai bab jodoh kita gaduh? Terutama jodoh lagi. Apa jodoh lagi? Kahwin lagi. Bukankah bab jodoh itu bab takdir?
Dan takdir ni bicara tentang apa? Bab iman. Maka yang nak kupas bab jodoh ni siapa? Imanlah. Imanlah yang akan mengupas bab jodoh. Sama dengan bab rezeki. Bab rezeki ni bab apa? Bab iman ke bab usaha? Usaha bab kerja, tuan. Nampak kita kadang-kadang keliru nak meletakkan kedudukan. Kita nak cerita bab rezeki, tapi cara cerita tu bukan cerita bab iman. Sedangkan rezeki bicara soal iman. Jodoh bicara soal iman. Masa depan, cerita tentang apa? Nak cerita tentang masa depan, berbicara soal apa? Iman. Sebab benda tak nampak. Jodoh tak nampak, rezeki tak nampak. Masa depan tak nampak. Siapa nampak? Kalau nampak, terror lah. Tu kadang-kadang, bila kita tak bawa perbincangan dengan bermula dengan iman. Iman bermula dengan tasdik, membenarkan. Tidak bermula dengan yang benar, maka yang disampaikan itu tidak benar. Contoh, jodoh. Jodoh yang benar tu apa? Yang benar tu jodoh itu adalah menyatakan kekuasaan Allah. Itulah jodoh. Jodoh ni bukan bagi tahu suka sama suka, bukan soal suka tak suka. Jodoh ni berbicara soal kekuasaan Allah. Soal dapat jodoh tak dapat jodoh ni soal kuasa Allah, tuan. Berbeza dengan soal perangai. Perangai cerita lain pula. Perangai ni yang menyebabkan jodoh tak panjang ataupun tak dapat jodoh, tak temu jodoh. Itu ada bicara yang mana ada kaitan tentang akhlak, perangai. Tapi bab bertemu, berpisah, itu mutlak, tu takdir, itu iman. Nampak? Jadi, bab perangai ni, bab lain pula cerita ni. Bab perangai berbalik kepada perbincangan akhlak, agama juga. Bila cerita bab perangai contoh, nak diceritakan tentang kalau nak dapat jodoh, kena mudah dapat jodoh, kena, apa orang panggil? Jangan tunjuk action sangat, ayatnya gitu. Jangan tunjuk action sangat. Maksudnya, dalam tafsirnya, nak cerita bab agama, tapi tamsilannya, benda yang salah. Apa dia? Bodoh-bodoh contoh. Tuan-tuan, di sini ada satu gambaran yang sangat-sangat yang perlu kita fikirkan. Adakah sekarang ni kita faham agama dengan fahaman yang rendah? Adakah kita faham agama setelah kita tak dapat dunia? Ataupun agama ni memang selayaknya, sebab tu kadang-kadang asal miskin je ustaz. Asal ustaz berharta je cinta dunia. Nampak? Dia nampakkan imej agama ni, imej yang low class. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak apa yang nak disampaikan ni? Maksudnya begini, bila kehidupan tidak bermula dengan iman, lalu nak digandingkan dengan agama, tapi tak mula dengan iman. Sekadar bercerita tentang keadaan. Tapi nak kaitkan dengan agama. Tapi bila nak kaitkan, salah. Faham tak? Dia jadi salah. Tawaduk nak rendah diri dengan bodoh-bodoh. Tu dua perkara berbeza. Tawaduk bukan bodoh-bodoh, tuan-tuan. Agama bukan murah-murah. Belajar agama bukan setelah tak dapat masuk kelulusan yang excellent. Ini kena ubah perspektif ini. Kehidupan beragama bukan kehidupan yang dah tak ada arah. Jangan. Kita selalu menggambarkan agama dengan pandangan yang murah. Agama bukan semurah itu, tuan-tuan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nampak? Ikhlas is high class. Ikhlas is high class. Jadi, adakah agama ni setelah kita tak ada option? Ini yang kita kena nampak. Adakah contoh cerita gambaran orang baik saja ditindas? Betul tak tuan-tuan? Gambaran. Ini perception. Cerita orang baik saja kena tindas. Nampak tak? Asal gambaran pakai serban cerita munafik. Tuan-tuan nampak tak? Satu pendekatan yang tanpa sedar, walaupun dia tidak berniat begitu, tapi bagi saya, tidaklah boleh kita bercerita bab kehidupan yang nak menunjukkan satu figura ataupun fizikal yang baik, tetapi terjemahannya buruk. Tak apalah, mengalah. Mengalah tu nampak bodoh je. Tak apalah, sabar, sedih. Nampak? Sabar, sedih.
tawaduk nampak bodoh-bodoh. Nampak tak? Nampak? Maknanya di manakah nilai agama tu, tuan-tuan? Yang nampak bodoh-bodoh tu adalah orangnya tak ada ilmu. Tuan-tuan, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang penampilan agama, tu penampilan yang kekaguman, kagum. Sebab tu Nabi-Nabi diberikan, cuma Nabi SAW, tuan-tuan. Anda jangan salah faham tentang Nabi SAW. Contoh Nabi. Walaupun Nabi SAW dikaitkan dengan hidup susah, tetapi Nabi tidak sampai susah, hilang. Dipanggil marwah. Ni dipanggil penampilan. Nabi kemas. Janggut Nabi sikat. Nabi sentiasa wangi. Pakaian Nabi cantik, kemas. Orang tengok Nabi boleh terpana, terpaku. Itu innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Nampak, tuan-tuan? Bermakna antara poin yang sentuh malam ni juga adalah bagaimana kita nak memuliakan agama. Dengan kedudukan yang sedia ada mulia tanpa perlu kita gandingkan dengan tamsilan yang salah. Kita dah belajar dalam bab tamsilan. Tamsilan. Contoh, kita nak pandang dunia, berharta. Kita nak letak dengan agama rasa macam tak layak je. Agama je, letak dunia, penunggang agama. Asal dunia ni bubuh kat orang dunia ke? Depa ke layak sedangkan dunia memang layak pada orang agama. Sebab orang agama yang layak mengurus dunia. Nabi Sulaiman AS, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an bercerita. Dan Nabi sendiri pun sebenarnya ada Baitul Mal. Nabi kaya raya, tuan-tuan. 1/3 ghaswah daripada ghanimah. Ghaswah daripada peperangan itu milik Allah dan Rasul. Tuan-tuan, sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Zaman dulu Islam dipandang gerun bukan kerana harta. Tetapi mereka muliakan agama. Takkan mulia diri dengan dunia. Takkan hina diri dengan agama. Takkan, tuan-tuan. Kita takkan mulia diri kita dengan dunia. Takkan. Tapi takkan hina diri kita dengan kerana agama. Bila kita sendiri yang memandang agama setelah tak ada pilihan. Ini satu perkara yang sangat salah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku, Anis, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rujuk dari surah Al-Hadid tadi, kita baca ma asobat musibah, apa sahaja yang menimpa kamu ataupun yang berlaku atas diri kita, semua telah ditentukan. Cuma soalnya kita tak tahu apa yang dah ditentukan. Faham? Bila kata semua dah terjadi, dah terjadi. Semua dah terjadi, dah terjadi. Cuma kita tak tahu apa yang dah terjadi. Maka kalau tak tahu apa yang terjadi, maka kita ikutlah apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Itu cara dia. Kita beriman dengan qada dan qadar ni. Nak tahu apa yang telah ditentukan, apa yang terjadi. Itulah yang ditentukan. Bukan bermaksud kita belajar bab takdir, kita tak buat apa-apa. Itu salah. Bab takdir ini bab yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ayat ni. Okey. Ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa diri kamu sendiri semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Surah Al-Hadid ayat 22. Semualah sekali. Bila dah berlaku, dah ada tentu, maka semua dah ada dalam pengetahuan Allah. Kita je tak tahu. Maka Allah kata sebab apa dah dijadikan? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang telah diberikan kepada kamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi maknanya kalau kita lihat dalam konsep perbahasan kehidupan ini, pertama kita nak faham bahawa kita mulia kehidupan ini dengan agama. Itu kena faham yang pertama. Itu kena faham yang pertama. Baik. Kalau kita lihat perbahasan kita hari ini, dalam satu hadis ni yang saya petik dalam Riwayat Muslim. Hadis ni bercerita tentang kesombongan, tuan-tuan. Saya nak kaitkan dengan bagaimana perbahasan kita nak kaitkan, nak letakkan agama pada tempat yang tinggi.
Kita nak letakkan agama di tempat yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama ni bicara tentang apa? Agama ni, kalau sebut tentang agama, kita sebut tentang asas dia. Kalau sebut tentang asas agama, itu yang memegang agama yang utama itu akidah. Ini pokoknya. Kemudian barulah terjemahannya tentang akhlak dan syariat. Terjemahan yang kedua, akhlak dan syariat. Dan ketiga-tiga ni adalah benda penting, benda asas, akhlak dan syariat. Baik, bila sebut agama tinggi, pertama bila sebut agama tinggi, kepercayaan kita. Akidah disebut tentang akidah, dia berbicara soal kefahaman. Kefahaman apa yang kita percaya. Ini yang nak disentuhkan ni. Dia sebut tentang apa yang kita percaya, sepatutnya kepercayaan kita mestilah kembali kepada yang benar. Yang benar. Sebab tu pergi kepada kepercayaan yang benar, maka bila sebut tentang kepercayaan, kita akan bicara soal iman. Kita bicara soal iman. Okay, bila kata yang benar itu adalah akhirat, dalam rukun iman percaya pada hari akhirat. Ada. Jadi kita ambillah perbincangan tentang akhirat. Jadi, yang benar hanya akhirat. Lawan kepada akhirat, dunia. Dunia ini palsu. Sekarang ni mana yang kita percaya? Ni saya pendekkan cerita ni untuk terus kepada isu. Kalau nak bahas satu iman ni berpanjang. Tapi tak apa. Kita sentuh pada kefahaman yang menyeluruh. Ya? Baik, jadi maknanya kalau kita lihat, kalau sebut tentang percaya akhirat, bermaksud dunia, ada dua kepercayaan ke? Satu je lah. Maksud dunia kita tak boleh percaya. Tak boleh percaya dunia ni. Ustaz, tak boleh percaya dunia. Memang Allah kata Al-Hadid ayat 20. Sebab apa tak boleh percaya? Sebab menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sifat dunia ni penipu. Oh, penipu ya Ustaz? Ya, penipu jangan percaya. Jadi segala bentuk dunia jangan percaya. Ambil boleh, percaya jangan. Ambil dunia, ambillah. Percaya dunia, jangan. Ambil duit, ambillah. Percaya duit, jangan. Sebab penipu. Anda percaya duit boleh mengubah hidup anda? Ya Ustaz, saya percaya. Habislah, kena tipulah kamu. Habislah. Itu masuk dia. Maka di saat kita meletakkan kembali dunia tak boleh percaya. Bukan tak boleh ambil. Anda kena faham ni. Bila sebut percaya, soal hati. Soal hati. Bukan soal buat. Soal hati. Bila tak boleh percaya, selagi kena buat juga. Buat juga. Tapi kita tak boleh percaya dunia ni. Sekiranya Allah bagi dunia, kita kena cepat-cepat pergi kepada perkara yang kita percaya. Akhirat. Ini kekal. Sebab apa boleh percaya? Sebab Allah kata. Okay. Dan akhirat ni tinggi. Akhirat tu tinggi. Dan kekal. Okay, apa yang nak sampaikan ni? Kalau kita faham bahawa akhirat tu kekal, tuan-tuan, ada orang dia ambil masa untuk percaya sehingga setelah tiada apa-apa. Itu janganlah. Dan jangan pula nanti sampai percaya setelah kiamat baru nak percaya. Dah tak ada apa baru nak percaya. Janganlah tuan-tuan. Takkanlah nak sampai kena percaya, nak kena tipu baru percaya. Kena tipu berkali-kali baru nak baca silat hari bulan, tak percayalah. Dia jadi kecewa. Orang yang dia kena tipu dunia berkali-kali, anda akan kecewa tuan-tuan. Jangan main. Jadi, bermaksud apabila sebut tentang akhirat, dunia di bawah, akhirat di atas tuan-tuan, maka segala tamsilan kepada akhirat dan kehidupan, yakni kehidupan akhirat, itu mestilah diletakkan di tempat yang tinggi. Sebab benda yang kekal, benda yang betul, benda yang mahal, itu kena faham. Jadi, berbalik kepada apa kita bincang tadi, bila sebut agama, itu asasnya akidah. Kemudian, bila kita dah percaya dengan jelas, barulah kita boleh berperangai yang baik. Itu panggil akhlak. Kenapa kamu ni baik ni? Sebab saya percaya ke akhirat nanti ada balasan. Jadi, saya tak boleh buat perangai buruk. Jadi, itu adalah gambaran cerdik. Nabi kata, itulah Al-Qayyis. Nabi kata, mandana nafsah. Orang yang cerdik,
orang yang buat amalan setelah mati. Bukan orang bodoh. Jadi anda tak boleh nak relatekan agama itu dengan kebodohan. Tak boleh. Tidak boleh. Ha? Jadi bagaimana? Sebab dia cerdik. Jadi akhirat ni dikaitkan dengan cerdik. Jadi takkan pernahnya bodoh dengan agama, takkan pernahnya cerdik dengan dunia. Sebab dunia takkan pernah mencerdikkan kita. Silat lagi bulan, kita akan buat tindakan bodoh, tuan-tuan. Betul tak ada orang akan buat tindakan bodoh dengan dunia? Memang kadang-kadang tersasul cakap, dibodohkannya. Sebab tu cakap, jangan ikut suka. Jangan suka-suka. Jangan sekadar ikut apa yang kita nampak je. Bercakap, ikut agama. Agama cakap apa dunia ni? Ikutlah agama cakap. Bukan kita cakap. Baik. Cerdik itu akhirat. Bodoh itu dunia. Jadi anda boleh nampak tak sekarang ni? Kat mana duduknya? Walaupun anda buat-buat cerdik pun, anda tetap nampak bodoh kalau dengan dunia. Jangan main-main. Jadi tak ada istilah buat-buat dah. Buat-buat cerdik pun tak boleh dengan dunia ni. Tak boleh. Jadi kedudukan yang kena tepat. Itu dia panggil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi walaupun kita nak kias, kita nak tamsilkan, kita nak merujuk kepada perbuatan baik. Perbuatan baik itu cerdik. Baik itu cerdik. Baik itu cerdik. Buruk itu bodoh, tuan-tuan. Habis itu. Buruk ni apa? Yang dosa. Baik itu yang pahala. Jadi kalau nak kaitkan dengan perangai sombong itu bodoh, tuan-tuan. Kalau nak kaitkan dengan sombong, itu panggil bodoh sombong. Lawan kepada sombong itu tawaduk. Kalau nak bagi mesej macam ni, orang perempuan, kalau saya cakap, jangan jadi bodoh sombong. Anda ada harta, anda ada pangkat, anda jual mahal. Jangan jadi bodoh sombong. Tu ayat dia nak kena bagi sebiji setepek. Sama juga lelaki. Anda ingat anda ada harta, anda ada pangkat, anda jangan sombong. Itu panggil bodoh sombong. Itu bodoh sombong yang teramat. Ustaz, tawaduk ni bukan nampak bodoh. Dah, tawaduk ni nampak mulia. Bukan membodohkan diri. Tak ada istilah bodoh, tuan-tuan, pada perbuatan yang baik. Kita hakikat memang bodoh, tapi perbuatan itu bukan perbuatan bodoh. Jelas? Jadi isi-isi mana yang duduk, bertaati suami, buat kerja, ataupun dia dapat overseas study, kemudian dia berhenti kerja, kemudian dia khidmat dengan suami, anda tak boleh cakap dia tu bodoh. Tak boleh. Sebab dia sedang buat perbuatan yang mulia. Tak perlu buat-buat bodoh pun. Tak boleh. Malah itu satu perbuatan yang mulia di sisi agama. Nampak? Tawaduk nampak mulia. Bukan nampak hina. Bukan kena anda pakai koyak-koyak. Itu bukan tawaduk. Itu terduduk. Faham? Melainkan kalau betul wali-wali yang Allah muliakan di sudut, Allah tutup, kita tak nampak dia itu wali dengan pakaian biasa. Dan wali ni adalah orang mulia, bukannya orang hina pakaian. Walaupun dia berpakaian hina, tapi dia tetap mulia kerana dia tidak rasa mulia dengan dunia. Sebab itulah dia mulia. Dia pakai hina, pakai copan camping pun, dia steady ya. Kita kalau pakai copan camping, terus rasa hina terus. Yelah, saya dah tak ada apa. Nak buat macam mana? Nak pakai cantik-cantik kat rumah, bukan pergi mana pun. Bukan ada siapa nampak pun. Nak pakai cantik-cantik bila keluar pun orang nampak. Pakailah ke rumah baju koyak-koyak, baju sarat barat, apa-apa pakai. Kalau kat luar semua batu dia pakai. Batu permata, batu api, semua pakai. Batu nisan, semua dia bubuh. Tapi kalau kat rumah rasa nak tunjuk kat siapa? Nampak? Patutnya pakai elok-elok suami. Kemas pakai. Anda duduk pada posisi yang mulia. Mentaati Allah dengan melakukan suruhan. Itu bukan suruhan-suruhan yang hina. Nampak? Nampak?
Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud tawaduk bukannya bodoh. Kalau kata nak maksud bodoh itu nak kait dengan tawaduk, tak tepatlah. Itu gambaran yang salah. Hari ini kita kena faham balik. Agama bukan satu gambaran yang lemah. Agama bukan satu gambaran yang sedih. Dalam Al-Quran Allah kata tidak? Ada. Wala tahinu wala tahzanu. Surah Ali Imran ayat 139. Tuan-tuan, biasa tak kita kaitkan dengan agama je sedih? Sedih manjang. Asal agama je nangis. Nangis itu sebab dia taubat dosa. Tapi agama itu sebenarnya gembira. Tapi kita terbalik. Asal gembira je dunia. Happy-happy. Fikir yang baik-baik. Agama tak boleh gembira ke? Lara. Lara mana? Tak boleh. Agama ni sedih. Sadis katanya. Tuan-tuan, siapa yang salah? Sedangkan contoh 139. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu rasa lemah, jangan kamu rasa sedih. Lemah dan sedih bukan gambaran agama. Anda ingat apa? Agama ni lemah, lembik. Habis yang cegah-cegahnya hebat, jalan berkepak, tu dunia lah. Hebatlah. Ini yang akan berlaku ni. Dan orang agama takkanlah jalan berkepak macam tu. Tak ada. Dia akan jalan dengan sifat tawaduk. Lawan tawaduk itu sombong. Apa sifat sombong? Sombong ni bukan pakai comot-comot. Tawaduk bukan pakai comot-comot. Sombong bukan pakai cantik-cantik. Dalam hadis ini, Nabi SAW bersabda, yang mana daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang lelaki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan kasutnya bagus yang dipakai cantik-cantik. Apakah ini termasuk kesombongan? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah itu cantik dan menyukai kecantikan. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nampak tidak? Kesombongan itu menolak kebenaran. Meremehkan manusia. Bukan pakai buruk-buruk, tuan-tuan. Tapi, jangan jadi masalah. Kalau pakai hebat-hebat, pandang orang pakai buruk, kita remehkan dia. Betul tidak? Itu yang sombong. Bukan pakai cantik tu. Kalau anda pakai baju harga RM5,000, anda tengok orang pakai baju RM50, kalau anda boleh buat sama, anda tak sombong. Macam boleh? Kalau tak boleh, pakailah baju RM50 sama. Habis cerita. Faham? Kalaulah dia pakai baju RM50, dia tengok orang pakai baju RM5,000, alah ini duit curi ni, bukan betul ni. Sombong orang yang pakai RM50 itu. Nampak tak kesombongan? Bukan diukur dengan bodoh-bodoh, tuan-tuan. Hati. Pakai baju RM50, nampak kawan pakai baju RM5,000, kita pun cakap, ini bukan betul ni, ini harta curi ni, aku tahu dah orang banyak duit ni menipu je. Dia bagi pukul rata orang banyak duit menipu. Lepas tu, orang pakai RM5,000 ni pula. Duduk sebelah orang pakai RM50. Dalam hati kata apa? Pemalas. Macam ni kau orang Melayu. Gitu. Patut kita kena bangkit. Pakai macam aku pakai. Sombong juga. Sombong bukan pada pemakaian. Sombong ada pada penglihatan. Hati memandang remeh orang lain. Orang yang tua, pandang yang muda. Alah budak. Dia budak kan yang kita? Budak. Yang muda pula. Lekeh yang tua. Alah tua, tak sedar diri. Yang muda pun sombong, yang tua pun sombong. Tu sombong. Itu makna sombong. Bukan jadi bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh. Tapi dalam hati, kau tak kenal aku siapa? Aku ada jawatan gini. Aku ada kedudukan begini. Nak jawab apa? Nampak? Sombong bukan perbuatan bodoh-bodoh, tuan-tuan. Sombong ini adalah satu perbuatan yang jelas-jelas bodoh. Itu dia. Jadi, nak bagi tahunya, apa yang nak disampaikan di sini, sebab nak ceritakan, perbuatan baik itu bukan perbuatan nampak bodoh. Boleh faham? Perbuatan baik bukan perbuatan yang nampak lekeh. Perbuatan baik bukan perbuatan yang nampak teranaya. Asal baik saja sedih. Asal baik je lemah. Ini satu gambaran yang salah. Malah dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu.
Jadi kena faham. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbuatan sombong itulah perbuatan jelas-jelas bodoh, tuan. Jadi kebodohan, benda-benda yang bodoh itu benda yang buruk. Jadi dunia tu walaupun dia pakai cantik, dia pakai mewah, tetapi dia buat benda yang sombong. Bodoh, tuan-tuan. Boleh jelas aku nak cakap ni. Cakap kat kita lah, jangan cakap kat orang. Bodoh aku ni. Cakap gitu. Tapi nak bagi tahunya, nilai cerdik, nilai tinggi itu pada agama, pada akhirat. Tentuan ada dunia, tentuan guna untuk akhirat, sedekah, infak, wakaf. Anda adalah orang cerdik. Ini masuk dia. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT. Maksudnya apa? Kita nak bawa akhir zaman ni, saya nak bagi tahu semua jemaah yang dimati Allah sekalian, pandang mulia agama itu mulia. That's it. Agama itu first class, high class. Dia bukan disandarkan kepada pemakaian perbuatan, tidak. Contoh, disandarkan kepada yang batil. Agama saja rendah. Kita ingat rendah itu tawaduk. Bukan, tawaduk bukan rendah. Tawaduk itu tunduk kepada Allah, bukan rendah. Tunduk kepada Allah dengan menghormati manusia, bukan meremehkan manusia. Contoh, sebagai contoh seorang isteri yang tawaduk. Isteri yang tawaduk ini tunduk kepada Allah tanpa dia merendahkan diri dia kerana tiada dunia. Rendah diri dia. Atau dia ini, isteri yang tawaduk, katalah Allah bagi dia harta, katalah. Wa'imah harta ni pun sebenarnya bukan bermula dengan isteri. Kalau nak dibanding dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, tidak terbanding. Gamai yang ada saya baca, nak jadi isteri yang tawaduk seperti Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Harta bagi Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha itu tidak ada pada dirinya. Dia letakkan harta pada jalan agama. Apa macam, tuan-tuan? Boleh buat? 100%. Kalau tak boleh buat, jangan banding dengan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha. Bukan seperti yang mana berharta kemudian buat-buat macam tak ada harta. Tapi dalam hati, kau tak tahu aku siapa. Itu bukannya cerdik. Itu masih sombong, tuan-tuan. Cuma dia buat-buat dia. Macam pura-pura baik lah. Padahal bukan baik pun. Pura-pura dia. Abang, saya ni baik dengan abang tau. Abang tak kenal saya lagi. Saya ada duit banyak, harta banyak. Saya bukan orang bodoh tau bang. Abang jangan nak main-mainkan saya. Saya ni hormat abang ni sebagai abang gini-gini. Abang buat baik, saya balas baik. Abang buat jahat, abang akan kenal siapa saya. Tak baik lah tuan-tuan. Orang baik bukan sebab dia ada harta, pura-pura tak ada harta. Orang baik, dia ada harta, langsung tak terasa dia ada harta. Orang buat dia macam mana pun, dia tak perlu cakap dia tu aku ada harta. Betul. Dia tak ada terkesan dengan dunia. Itu panggil zuhud. Itu perbincangan zuhud. Zuhud ni, dia tak ada kesan pada hati. Hati dia tak terkesan dengan harta tu. Tak ada. Macam tadi, dia pakai 5,000 dengan 50 sama je. 5,000 pakai sama, RM50 pun pakai sama. Dia tak ada dia tu isteri berharta, balik rumah seakan-akan macam tak berharta. Tapi sebenarnya dia berharta. Maksudnya dia masih ada split identity. Kan? Dia ada split identity. Sepatutnya kita bukan nak macam tu. Kita nak dunia ni langsung tak ada apa-apa. Allah bagi harta. Bukan saya punya. Zuhud betul. Balik. Jadi luaran tetap luaran, pakaian tetap pakaian. Ya betul. Ya suat. Tapi orang letak pakaian itulah simbol diri dia. Habislah. Ini yang berlaku. Sebab tu jangan buat-buat. Hidup ni jangan buat-buat. Macam ada duit, buat-buat macam tak ada duit. Buat-buat. Jangan. Dia betul-betul lah. Betul-betul lah kita tak terkesan dengan duit tu. Bukannya buat-buat tak terkesan. Alah buat-buat lah pakai susah-susah.
Orang tak nampak sangat senang, kan orang minta duit kat kita pula. Pula dah. Ada tak orang macam tu tuan-tuan? Ada. Dia buat-buat susah. Padahal dia takut orang minta duit kat dia. Sebab tu agama ni bukan buat-buat. Dia tak boleh buat-buat. Kalau baik, baik betul-betul. Kalau bodoh, terima. Memang kita ni bodoh berasal daripada tak tahu belajar. Itu je. Jangan nak tunjuk pandai dan mandai-mandai. Pandai tak perlu ditunjuk. Pandai bukan untuk ditunjuk. Sebab tak ada benda nak tunjuk. Pandai bukan benda. Pandai itu adalah akhlak yang kita guna untuk agama. Itulah pandai. Dia ada harta. Tak ada buat-buat. Dia ada harta. Ada lah. Bang, saya ada harta ni bang. Abang ambil bang. Tu dia panggil tawaduk. Allah tawaduk. Harta ni sebenarnya bukan sebab saya bang. Allah bagi kat saya ni. Abang ambil lah bang. Abang gunalah. Nanti kalau saya nak guna, saya minta kat abang. Mulai ni harta ni abang punya. Cakap macam tu. Isteri kata talk to my hand lah. Aku susah-susah nak bagi dia. Memang tak lah. Kita buat-buat bodoh je lah kat dia ni. Hang silap lagi pula aku angkat kaki. Tu maksud dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi maknanya, kita nak jelaskan di sini. Agama itu mulia dan high class. Tak ada isu-isu isu bodoh-bodoh, tak ada. Anda duk agama, tak ada nak isu tunjuk-tunjuk bodoh ke, tak ada. Bodoh tak perlu ditunjuk. Sebab memang dah jelas kebodohan. Faham? Asal kita jahil. Nak pula pilih dunia. Lagi jelas kebodohan. Tak payah tunjuk-tunjuk cerdik lah. Kalau pilih dunia tu, terang-terang nampak bodoh tu. Dengan orang yang bodoh sama bodoh, memanglah boleh tutup. Tapi jumpa orang cerdik, nampak no bodoh. Itu dia. Jadi tak perlu nak tutup-tutup. Apa yang aib tu ya, aib kena tutup dosa. Itu memang kena tutup. Tapi nak buat-buat tu tak payah buat-buat. Itu mulia dan high class tuan-tuan. Jadi maknanya akhir zaman ni hati-hati dengan satu corak pemikiran yang berbincang soal kehidupan. Dia bincang soal kehidupan ni tuan-tuan, bersandarkan tanggapan, sangkaan. Ni selalulah saya guna bab ni kan. Hati-hati. Ni banyak. Dan sangkaan ni pula dibenarkan pula. Dibenarkan dengan dalil. Dia bukan bermula dengan dalil. Dia mula dengan sangkaan dan dia cari dalil. Dalil ni pula dia cari untuk sokong sangkaan dia. Hati-hati. Sedangkan kita nak bercakap bermula dengan dalil. Apa dalil ni? Kebenaran lah. Barulah kita tengok sangkaan mana yang betul, sangkaan mana salah. Ini sangkaan meleset, buang. Kadang-kadang kehidupan sangkaan. Sangkaan ni apa? Dia tengok keadaan. Ni hati-hati. Keadaan dan perasaan. Ni keadaan, kebendaan sekali, perasaan. Dua lah. Keadaan atau kebendaan dan perasaan. Biasa dia cakap sangkaan dua. Bila tengok keadaan, perasaan, dia cari dalil. Cari dalil nak menyokong keadaan dia. Contoh sedih. Tak sokong. Mana yang kata memang kita ni perempuan ni memang makhluk sedih. Carilah dia. Betul lah kita orang perempuan ni memang sedih ya. Carilah sedih. Cari pula apa lagi dalil. Tu hati-hati. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu mana-mana perbincangan, mulakan kebenaran. Yang benar yang mana? Minta doa, ya Allah, kebenaran. Contoh nak beramal pun bermula dengan kebenaran. Benarkah aku beramal ini? Soalan-soalan tu kena tanya. Dan bila kata benar ni tuan-tuan, perbincangan ni bukan lagi keadaan dan perasaan. Kebenaran perbincangan ni soal iman. Kebenaran soal iman. Soal suruhan, soal larangan. Itu dia. Ni hidup kita ni. Hidup kita ni duduk antara suruhan dan larangan. Kadang-kadang ada suruhan yang tidak disukai oleh orang. Contoh, suruhan apa? Sabar. Sabar. Yang susah aku, bukan kau. Allah suruh jemaah sabar. Engkau apa tahu? Orang tak suka. Kau tahu aku kena anaya. Kau tahu aku kena gini. Takkan aku nak berdiam saja?
Aku mesti balas balik. Sabar. Tak suka. Suruhan sabar. Larangan. Larangan apa? Larangan ananiah, syirik. Buat juga. Hidup ni bukan tentang aku. Bukan tentang kita. Ingat Allah. Allah, Allah. Aku yang sakit ni ha. Aku yang kena. Jangan. Rezeki ni dengan usaha. Kalau tak ada usaha, tak ada rezeki lah. Bukan. Usaha satu bab, Syekh. Rezeki satu bab. Tak adalah. Bohong. Jodoh contoh. Alah jodoh tu. Kalau si leman tak cari tu tak menggatal. Tak jadinya. Bukan. Jodoh bukan sebab si leman menggatal. Berapa ramai orang menggatal tu. Tak jadi juga jodoh dia. Yelah sebab dia tak cari. Dia nak menolak kebenaran. Nampak? Sombong. Bila kita explain balik tentang kebenaran, patut terima. Terimalah. Oh, ya ke? Oh, bukan Oh, jodoh ni tentang apa je? Jodoh ni panjang cerita jodoh ni. Cerita dengar balik. Dengar balik. Jangan letak kuasa pada makhluk. Jangan letak kuasa pada makhluk. Dia letak juga kuasa pada makhluk. Contoh. Asal ubat dia sembuh. Asal ubat dia sembuh. Nampak? Asal duit saja, rezeki. Asal jodoh je, apa dia? Bodoh. Baik dengan bodoh. Alamak bodoh, silap lagi bulan aku, silap pilih jodoh, bodoh lah aku. Kasih sayang asal suami je, isteri saja. Mula pandang tentang tips, tentang layanan, itu je nampak. Malah kasih sayang katanya. Kasih sayang ni duduk kat situ je ke? Jangan nampak kuasa pada ubat, pada duit, pada jodoh, pada suami isteri ni, jangan. Tak percaya? Tak nak? Sudah. Inilah larangan. Tapi tak nak, dia langgar juga larangan, dia sangka. Yelah, bukan makan ubat tu kan sembuh. Tak nampak, tengok. Dia sebab tak makan tu dah tak sembuh. Memang nampak depan mata, awak nampak memang tak makan ubat tu tak sembuh. Tapi ubat ni asbab. Asbab. Ni ada orang sentuh bab asbab ni, yang dipanggil usaha. Usaha dulu baru tawakal katanya. Memang dalam hadis mengatakan tentang seekor unta, seorang sahabat dia tak tambat unta tu, dia kata tawakal. Nabi kata tambat dulu baru tawakal. Kenapa Nabi suruh tambat dulu baru tawakal? Itu makam basic tuan-tuan. Sebenarnya orang yang bertawakal itu adalah orang yang berusaha. Sebab ada orang yang berusaha dia tidak bertawakal. Ada orang berusaha dia tak tawakal, dia nampak dia diri. Apa tawakal? Serah. Wakalah dia panggil. Sebab tu ada orang dia kena buat dulu tawakal. Tapi sebenarnya kalau ikut turutan, tawakal dulu baru usaha. Anda kena serah. Tawakal ni apa? Wakil. Wakilkan rezeki. Contoh, anda bekerja. Anda kena wakilkan rezeki ini pada Allah. Contoh, makan dulu ke doa dulu? Doa dulu. Makan dululah Ustaz, baru doa. Itu doa habis makan kau macam tu. Doa dululah. Habis, dah makan baru tawakal ke tawakal? Tawakal insya-Allah doa tu mana tawakal lah sekali. Kita tawakal benda ni baik, kita serahkan urusan makan ni elok ni. Kadang kita berusaha. Usaha ni makam yang terakhir. Dan usaha ni tak ada kuasa tuan-tuan. Jadi tawakal ini nombor sebelum usaha sepatutnya. Dan sebelum tawakal kena takwa. Ini ada dalam surah Talak. Ini susunan dia. Takwa, tawakal, doa. Baru usaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kan? Takwa, tawakal. Takwa, tawakal, doa. Tawakal tu doa lah sekali. Tawakal ni doa. Sebab dia nak serah pada Allah. Ya Allah, aku serahkan urusan rezeki ni padamu, ya Allah. Okey, dah doa apa nak buat? Duduk saja. Nampak nak kita ni tuan. Usahalah.
Jadi anda berusaha, itu tanda anda bertawakal. Orang bertawakal, dia tak akan berhenti usaha. Sebab dia tak letakkan rezeki pada benda. Rezeki pada Allah. Bila rezeki pada Allah, dia tak akan berhentilah berusaha. Dia buat dia kerja dia. Orang ni tak dapat, dia beli lagi. Orang ni tak dapat, dia buat lagi. Next. Dia pun tanya, kenapa kau ni tak berhenti berusaha? Orang dah tak beli, kau buat lagi. Kau jual lagi, kenapa? Dah yang bagi rezeki bukan orang. Dah orang A tak bagi, aku pergi kat orang B. Orang B tak bagi, aku pergi dekat orang C. Orang C tak pergi, aku pergi kat orang D. Tambah berapa? Ikutlah kalau Allah kata 100 orang baru jumpa, okey. Oh, hebatnya kamu. Ya, itulah tawakal. Tawakal ni dia tak nampak orang dah. Dia berusaha tak nampak makhluk. Dia tak marah orang tak beli. Sebab yang bagi beli bukan orang. Allah, dia dah bertawakal. Malas, terima kasih Encik. Tak beli, tak apa, terima kasih. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Sebab itu kalau kita lihat kedudukan ni, jangan syirikkan. Jangan yakin dengan usaha. Ni takwa, tawakal, doa. Ni makam yakin semua ni. Ni makam yakin. Maka yakinlah dengan Allah. Sebab takwa, tawakal, doa tu dengan Allah. Maka yakinlah dengan Allah. Usahalah dengan yakin. Usahalah dengan yakin. Itu maksud dia. Kalau usaha dengan yakin, jangan marah kalau usaha tak jadi. Sebab aku yakin Allah yang bagi. Usaha lagi. Tak jadi ustaz, usaha lagi. Tak jadi ustaz, usaha lagi. Sampai bila? Sampai mati. Oh, sebab apa usaha saya tak jadi? Sebab yang bagi jadi bukan usaha. Yang bagi jadi Allah. Oh, faham ustaz, faham. Ada, faham, buat je kerja. Tak payah tanya lagi. Tak payah mengeluh. Tak payah dijadilah. Payahlah. Tak jumpa-jumpa jodoh lagi nak. Kena jadi bodoh-bodoh kat dia baru jumpa jodoh. Tu keluar statement gitu. Bukan itu. Usaha lagi. Doa lagi. Cari lagi ustaz. Jodoh boleh cari. Carilah pun masalah. Makan nak cari. Lapar cari makan. Jodoh carilah. Jangan tercari-cari sudah. Janganlah buat advertisement. Teruk benar. Sekadar-kadar sudah. Tergerak. Nak tanya ni macam boleh ni. Masuk sombong-sombong. Itu memang tak boleh. Jangan sombong. Allah tak suka. Ada harta, ada pangkat, nak action. Awak nak dapat apa kat dunia ni? Nak dapat apa? Penampau siap. Jangan. Allah tak suka. Allah tak suka, jangan buat. Dengan siapa pun. Jangan buat. Tak ada kita nak lebih action kita. Pandai remeh dengan orang tak ada duit. Pandai remeh dengan orang tak ada pengalaman. Pandai remeh. Tengok saya, pengalaman saya. Saya, you know. You know. You apa pengalaman? Oh, pandai. Jangan cakap macam tu. Ini Allah punya kuasa. Nampak? Dia kena buat macam tu. Jadi sebab itu, kita kena faham. Kita letakkan agama ni tuan-tuan, di atas tempat yang paling tinggi. Agama itu adalah mengatasi segala-gala ni sepatutnya. Jangan anda buang agama kerana nak kejar kehidupan yang batil. Jangan buang agama. Wa imma tergadai kehidupan kerana pertahankan agama. Itu lebih baik. Apa dia syahid medan perang? Mereka faham agama. Contoh tuan-tuan, agama tadi berbalik pada kalau nak kait dengan kehidupan. Bicara soal iman. Agama yang main content ni iman. Kaitan 100% dengan kehidupan tuan-tuan. Contoh bab jodoh iman. Bab rezeki iman. Bab usaha iman. Usaha pun iman juga. Sebabnya bukan bagi jadi itu usaha. Jadi dah tentu-tentu kita nak cerita kehidupan. Jangan buang agama. Tak boleh. Malah kita kena tinggalkan kehidupan yang tak selari dengan agama. Macam tadi sombong. Hidup sombong. Buang. Agama tak suruh. Buang. Ragu-ragu. Kehidupan ragu-ragu. Agama tak suruh. Buang. Kehidupan yang lemah dan malas. Agama tak suruh. Buang. Kalau buang semua benda-benda macam tu, maka berubahlah hidup kita. Sebab kehidupan yang sombong. Agama suruh. Jangan. Tak masuk syurga. Sebesar biji sawi pun. Oh, tak boleh. Awak nak sombong kenapa? Yelah, saya ni belajar tinggi. Takkan nak cari orang pasangan saya yang bawa lebih rendah daripada saya.
Nampak, jangan macam tu. Sombong no. Bukan kata tak dapat jodoh. Bodoh terus kamu ni. Bukan kata tak dapat jodoh dah. Macam-macam tak dapat. Tu perbincangan dia kena iman. Saya lemah lah Ustaz hidup ni. Saya ragulah. Jangan. Agama tak suruh ragu-ragu. Agama suruh yakin. Macam mana nak hilangkan ragu ni Ustaz? Datang pengajian hakikat kehidupan. Dengar ni setiap malam ni Jangan malas. Jangan do action macam pandai. Jangan mandai-mandai. Ngaji, dengar, duduk. Kalau tak untuk kita, untuk anak-anak kita. Nampak? Macam tu cara dia. Duduk majlis ilmu untuk warisan kita. Antara sebab contoh ni, asbab saya Allah takdir duduk kat sini ni. Sebab mak ayah saya ni jenis duduk majlis ilmu tuan. Kau tanya, teringin nak dengar mak bagi nasihat. Ni, wakil saya. Mak ayah saya dulu ni, anak kecil-kecil, herit anak-anak. Adik-beradik dia pergi taman melewar, dengar ceramah, duduk, bawa buayan lagi panas-panas tuan-tuan. Duduk rapat dengan majlis ilmu. Walaupun saya tak faham. Rupanya berkat doa Tok Guru, berkat doa Tok Nyang kita. Lepas tu campur dengan mak ayah. Campur kita jadi orang tuan-tuan. Jadi bukan sebab, alah aku dah tahu ni tak payah dah, buang masa dah dengar ni. Awak je lah. Hantar isteri dengar. Suami tak mau dengar. Suami kata tak apa. Awak dengar. Jangan ada lebih pula dengan ustaz tu. Dah pula bagi arahan pula. Ingat kelas ni kelas apa? Ni kelas hardcore tuan-tuan. Ni kelas hardcore. Patutnya dengar ni pemimpin, ketua. Ni bukan kelas dah sampingan-sampingan. Ni kelas untuk faham kehidupan. Jadi duduk dengar. Walaupun bukan untuk kita, untuk anak-anak kita. Warisan tu turun-temurun kena, tempias. Tak seorang kena, seorang kena. Tak semua kena, mesti kena salah seorang tuan-tuan. Allah buat. Itu kaedah dia. Itu turun-temurun tu. Tanpa sedar, subhanallah. Itu duduk. Duduk kelas ni. Dengar. Tak dapat dengar live, dengar ulangan. Tak ada masalah. Bukan kita wajib pun kena live. Tapi nak dapat direct live lah. Tapi tak apa. Kalau tak boleh, dengarlah ulangan. Apa masalahnya? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. TURE true ke TURE? Tak faham. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka, disebut tentang kehidupan, itu mestilah agama yang memimpin. Disebut agama, bukan cerita tentang sangkaan, tentang pandangan-pandangan, fikiran semata-mata. Agama cerita tentang kepercayaan, keyakinan ni, yakin ni. Jadi apa perbincangan keyakinan? Jadi kalau tak boleh cakap, kita diam je lah. Tak payah cakap banyak lah. Itu je lah. Kita tak ada ilmu dalam bidang tu, kita diam je lah. Nak cakap macam mana? Cakaplah bidang yang kita Allah takdirkan, Allah fahamkan kita. Kalau sekadar nak tahu-tahu, dah cakap-cakap, jangan. Sebab tu sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Jadi kesimpulannya, bila kita lihat kehidupan, apa saja yang bersalahan dengan agama, kita berusaha untuk tinggalkan. Perbahasan agama mestilah menjadi perbahasan utama dalam kehidupan. Kita ambil perbahasan utamanya dalam agama tu iman. Itu perbahasan utama. Walaupun kita tak ada contoh dalam bab fikir, ustaz saya tak pandai, belajar. Bab fikir, belajar. Bab akhlak, belajar. Tapi bab iman itu kena terima 100%. Kena belajar menguasai bab iman. Lalu kita akan kontrol kehidupan. Barulah kita bagi contoh-contoh itu tidak bersalahan dengan agama. Sebagai contoh lagi sekali saya bagi tahu tadi, kalau kita nak tunjukkan peribadi yang baik, maka tunjukkan peribadi itu baik. Tiada perlu dikaitkan dengan benda yang buruk. Sebagai contoh dalam komen saya tentang sifat Allah. Katakanlah Allah yang pandaikan aku. Saya tulis tu panjang. Ada satu komen kata, betul tu. Dalam Asmaul Husna sifat negatif. Saya jawab balik. Dalam dengan Allah mana ada negatif. Semuanya positif, baik. Bukan positif fikiran tau. Baik itu yang hak. Fikiran ni kalau baik, belum tentu baik di sisi agama. Baik tu kadang-kadang ikut nafsu dia. Sebab tu jangan sekadar fikiran positif. Sebab tu kalau kata fikiran-fikiran positif ni kena ingat. Ada fikiran positif
yang dia akan negatifkan benda yang nampak buruk. Contoh macam sifat mudarat, darra. Oh, ni sifat negatif. Jangan. Inilah bahaya kalau pemikiran ni. Itu bukan sifat negatif. Jangan sifat negatif. Sebab kenapa dia boleh cakap sifat negatif? Sebab pemikiran dia nampak negatif. Itu bahaya ni. Sedangkan saya kata itu sifat kesempurnaan Allah. Mudarat itu darra. Walaupun kita nampak negatif. Negatif itu kita. Bukan sifat mudarat. Kita lihat betapa sempurnanya Allah menjadikan satu kemudaratan, tapi pada masa sama ada manfaat orang lain dapat daripada mudarat itu. Betul tidak? Contoh sakit. Sakit ada manfaat padanya membantu menyembuhkan. Dari sudut-sudut organisasi kesihatan, ada. Itu kekuasaan Allah. Contoh harimau, sifatnya karnivor. Lembu, sifatnya herbivore. Contoh, omnivore ke herbivore. Dia herbivore, tak makan daging. Jadi tak bermakna harimau ni jahat. Jahat harimau ni, pergi makan lembu, bunuh pula tu. Harimau adalah pembunuh. Bukan. Ini panggil simbiosis. Kesempurnaan. Anda kena faham. Tidak boleh hanya tengok, kemudian kita kupas. Oh, jangan. Sebab sama juga dengan kita tengok sifat. Oh, ni sifat ni macam tawak tunduk. Apa sifat tu kita nak reflect kepada sifat apa? Itu sifat baik lah. Sopan cakap. Itu sifat lemah lembut. Latif. Halim. Sifat-sifat mulia lah. Nama pun sifat mahmudah. Sifat terpuji. Maka jangan sesekali meletakkan sifat terpuji dengan gambaran yang negatif. Tak boleh. Itu cara dia. Dan maka kita kena hayatilah perjalanan ilmu ni setiap masa. InsyaAllah. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, akhir kalam daripada perbincangan kita pada malam ni, kita kena sentiasa meletakkan perbincangan, terutama dalam bab kehidupan ini, kita kena berhati-hati. Itu sifat orang bertakwa. Sifat orang bertakwa ni, dia berhati-hati dalam percakapan, berhati-hati dalam penglihatan, berhati-hati dalam pemikiran. Semua benda nak dihati-hatikan kerana bimbang-bimbang apa yang dia lihat, apa yang dia fikir. Apa yang dia cakap tak sama dengan apa yang sepatutnya ada dalam hati. Ini takutkan Allah. Kita kena bercakap dalam konteks takutkan Allah. Kita takut percakapan kita, pemerhatian kita, pendengaran kita meleset, tidak sama seperti apa yang Allah nak. Kita takut. Sebab tu jangan sembarangan untuk kita buat satu hipotesis ataupun kesimpulan dalam apatah lagi soal jodoh, soal rezeki, soal usaha, soal ini. Jangan. Itu benda-benda yang sangat kritikal dan kita kena letakkan perbahasan itu pada perbahasan yang sangat tinggi. Perbahasan yang sangat high level perbincangan. Sebab kita berbincang soal high class. Kita berbincang soal agama. Agama perbincangannya high class. High class, kita kena jangan datang dengan ada masalah. Sebab tu saya tak anggap ni kelas bukan untuk kelas orang masalah. Agama bukan untuk orang yang ada masalah, tuan. Anda jangan ingat, ni pemulihan ni bagi agama. Ada agama je masalah. Allah Akbar. Macam, serabut penuh dengan agama ni kan. Ni orang-orang masalah ni Ustaz. Tarbiah dia sikit. Jangan. Agama ni untuk orang yang nak hidup dia high class. Sebab tu dia boleh level. Sebab tu sahabat-sahabat semua datang pada agama dengan sifat yang dipanggil apa? Ta'zim. Ta'zim ni, kita terjemah kepada lam ta'zim ni, dia mengagungkan Allah. Datang dengan satu sifat yang membesarkan Allah, tuan-tuan. Datang dengan satu semangat yang luar biasa. Bukan dengan lemah, dah tak ada gas, dah lemah, dah terduduk, dah terceduk, dah tersungkur, baru nak datang. Tapi tak apalah, boleh juga datang, tuan-tuan. Memang agama ni penyelesaian bagi semua perkara. InsyaAllah. Baik, saya kira cukup setakat tu dulu perbahasan kita pada malam ni. Kita sambung perbahasan kita pada malam esok. InsyaAllah masih membincangkan persiapan pasca akhir zaman dalam perbahasan hikmah dalam kehidupan. Disebut perbincangan hikmah dalam kehidupan, kita akan lihat apakah yang kita nak bincangkan, terutama dalam konteks persiapan akhir zaman yang sangat mencabar ini, terutamanya mencabar pemikiran kita. Sampai ketika kita dah tertipu dengan pemikiran yang termasuk dengan kebatilan. Ini hati-hati, tuan-tuan. Bahaya, dia panggil perang saraf. Ulang lagi sekali, perang saraf. Iblis dan sekutunya, dia tak boleh masuk dekat hati
tetapi dia akan bertubi-tubi masuk dekat pemikiran. Dan pemikiran dikawal pula dengan perasaan. Sedang elok dah tu. Dia gabung dua ni, maka hati goyang. Sebab tu kita masuk balik perbincangan hati. Dari dalam, kita buat selaman laut dalam, kita pergi ke dasar hati. Kita naik dan kita keluarkan balik. Kita naik ke atas dasar, maka pemikiran yang batil pun pecah. Perasaan yang tidak stabil pun kembali okey. Disebabkan kita dari dalam, kita keluar. Dia kena macam tu sepatutnya. Itu kaedahnya. Khair, insyaAllah. Mohon ampun, maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. Teruskan istiqamah dalam pengajian, insyaAllah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.